Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita nak sambung pembelajaran kita masih di bab 1, Kerajaan Alam Melayu. Okey, hari ini kita nak fokus pada Kerajaan Alam Melayu dan juga kerajaan luar yang sezaman dengan Alam Melayu, perkara 1.4. Penting untuk kamu belajar bahagian ini sebab apa? Cikgu nak kamu tahu bahawa Alam Melayu muncul, kerajaan Alam Melayu muncul sama dengan kerajaan luar yang sezaman dengannya, muncul setanding, sama hebat, sama maju, okey, seiring dengan kerajaan luar yang sezaman. Okey, kita tengok muka surat 14. Untuk bahagian ini kamu akan belajar muka surat 14 sampai muka surat 19. Okey. Okey, tengok dulu muka surat 14, kerajaan luar yang sezaman. Pada abad pertama, untuk kerajaan Alam Melayu kita ada kerajaan Funan. Okey, untuk kerajaan yang sezaman dengannya kita ada Empayar Rom, Empayar Parsi, Empayar Kushan dan juga dinasti Han. Okey, merujuk kepada peta, di-highlightkan juga, dibagi gambaran pada kamu ya. Empayar Rom ada apa? Colosseum Rom. Kamu dah belajar tamadun Rom tahun lepas ya. Untuk Funan dia ada tapak sejarah, tapak Bandar Oyo ya. Okey, pelabuhan tu ya, tapak pelabuhan antara yang di kerajaan Funan lah. Okey. Untuk soalan cerna minda di bawah tu, sepatutnya kamu boleh jawab lah. Kalau cikgu tanya soalan namakan kerajaan luar yang sezaman dengan kerajaan Alam Melayu, sudah ada jawapan di situ untuk abad pertama. Okey, di samping tu cikgu nak galakkan kamu, tolonglah QR code kan, scan kerajaan awal Alam Melayu di bawah tu. Tengok apa isi dia. Kemudian kita tengok abad ke-9. Untuk kerajaan Alam Melayu kita ada kerajaan Champa, Sriwijaya dan juga Angkor yang sama muncul sezaman dengan kerajaan Abbasiyah, Empayar Byzantine, dinasti Tang dan juga kerajaan Chola. Di sini cikgu nak sebut tentang kerajaan Chola, sama ada kamu ingat atau tak yang minggu lepas kita dah belajar tentang kemunculan kerajaan awal Alam Melayu, dan salah satu sebab beberapa kerajaan Alam Melayu merosot adalah disebabkan oleh serangan daripada tentera Chola. So menunjukkan tentera Chola ni hebat kan, kuat. Okey. Dan di sini merujuk kepada peta abad ke-9 ni ada pagoda yang melambangkan dinasti Tang ya. Ada menara Chan di Mison, kerajaan Champa, Angkor Wat, kerajaan Angkor, dan boleh tengok yang lain lah ya. Dan juga abad ke-14, kerajaan Champa, Angkor dan juga Majapahit yang sezaman dengan kerajaan Mongol, kerajaan Turki Uthmaniyah dan juga Kesultanan Delhi. Okey. Tengok ayat ini bawah tu. Kerajaan Alam Melayu merupakan kerajaan yang penting dan mempunyai tamadun yang tinggi setanding dengan kerajaan luar yang lain. Ini antara sebab kenapa dia highlight, dia ulang banyak kali benda ni, dan kamu kena ambil tahulah betapa pentingnya kamu belajar bahagian ini. Nak tahu bahawa kerajaan Alam Melayu muncul sama hebat seiring sezaman dengan kerajaan yang lain ya. Okey. Muka surat 16. Terdapat 3 hubungan sebenarnya, hubungan yang wujud antara Alam Melayu dengan kerajaan luar yang sezaman melalui hubungan perdagangan, keagamaan dan juga hubungan diplomatik. Kita tengok dulu hubungan perdagangan di muka surat 16. Okey, hubungan perdagangan ni dikira hubungan yang baiklah wujud antara Alam Melayu dengan kerajaan luar. Okey. Ini adalah disebabkan apa? Okey, cikgu nak kamu ambil fokus dan tekankan ayat nombor 2 ni ya. Okey, sebagai satu poin yang akan berguna untuk kamu jawab soalan sejarah sampai bila-bila. Okey. Apa dia tu? Kedudukan strategik. Kedudukan Alam Melayu yang strategik terletak di laluan perdagangan antara timur dan barat. Okey. Timur dan barat. Okey. Serta kekayaan hasil bumi di Alam Melayu. Di Alam Melayu memang sangat kaya dengan hasil bumi.
Okey, sebab tu kalau kita tengok punca, salah satu faktor kenapa tempat kita dijajah, alam Melayu ni kerajaan atau kuasa luar sangat suka datang tempat kita, sebab kita kaya dengan hasil bumi. Okey. Disebabkan kedudukan strategik kita, alam Melayu terletak di laluan perdagangan timur dan barat. Ni alam Melayu. Alam Melayu. Serta kekayaan hasil bumi yang mendorong pemerintah alam Melayu menjalinkan hubungan perdagangan dengan kerajaan luar yang lain. Sebab pemerintah tahu kita pun sama hebat dengan mereka. Jadi untuk memakmurkan negara, untuk menambah kekayaan wilayah masing-masing, kerajaan masing-masing, jadi setiap pemerintah menjalankan hubungan yang baik dari segi perdagangan ni dengan kerajaan luar yang lain. Okey, perkembangan hubungan cikgu di sini sekarang. Perkembangan hubungan ini menunjukkan amalan sikap keterbukaan para pemerintah kerajaan alam Melayu yang membawa kepada kemakmuran ekonomi. Okey, tadi yang pertama cikgu sebut di sini, kedudukan strategik di alam Melayu, yang alam Melayu terletak di kedudukan strategik di antara tengah-tengah laluan perdagangan antara timur dan barat, kaya dengan hasil bumi. Yang kedua, yang ketiga, sikap keterbukaan. Yang ini 3 poin yang penting untuk kamu faham, untuk kamu ambil penting dalam bab 1 ni. Okey, keterbukaan siapa? Keterbukaan masyarakat tempatan dan juga para pemerintah sebenarnya. Okey, di awal bab 1 pun cikgu dah sebut hari tu tentang keserumpunan. Macam mana keserumpunan ni nak wujud, nak kekal, nak berbaik, nak bersatu padu, macam mana boleh ada? Sebab sikap keterbukaan masyarakat kerajaan alam Melayu pada waktu dulu yang sangat terbuka, boleh menerima, saling menerima dari segi bahasa, budaya dan kedudukan mereka, dari segi geografi tadi. Okey, so kita tengok kedudukan seterusnya. Sebelum tu, cuba tengok cerna minda. Berdasarkan peta di atas nyatakan pelabuhan yang terdapat di India dan China. Okey, patutnya kamu boleh kamu kena ambil tahulah. Tengok balik peta di mana kawasan China. China sepatutnya sebelah sini. Dan India, pelabuhan bahagian India kat mana? Cuba cari di sebelah sini kan. Okey. Jadi boleh tengok peta ni, arah yang biru arah pedagang luar ke alam Melayu, hijau arah pedagang alam Melayu ke pelabuhan luar. Okey, dan purple arah barangan alam Melayu dibawa ke Rom. Dan soalan kebat ni, apakah kepentingan kegiatan perdagangan terhadap sesebuah negara pada masa ini? Soalan ni cikgu nak masukkan dalam soalan latihan hari ni. So kamu kena fikir sikit. Soalan ni tanya pada masa ini, tanya pada masa ini. Tetapi cikgu kamu boleh je merujuk kepada apa yang kita dah sebut tadi. Kalau kita faham tentang konsep hubungan perdagangan, hubungan. So sepatutnya kamu boleh jawab lah. Apa pentingnya kegiatan perdagangan di Malaysia hari ini? Contoh, apa pentingnya perdagangan di Malaysia pada hari ini? Hubungan perdagangan. Okey, apa? So kita dah belajar tadi kat sini, semua. So patutnya kita boleh tahu apa pentingnya. 1 poin je cikgu nak minta. 1 poin saja. Apa penting hubungan perdagangan terhadap sesebuah negara? Rujuk pada Malaysia sudah, pada masa sekarang. Okey, kemudian kita tengok hubungan keagamaan yang wujud di antara kerajaan alam Melayu dengan kerajaan luar yang sezaman. Okey. Hubungan kerajaan alam Melayu dengan kerajaan luar ni mendorong kepada penyebaran agama Hindu, Buddha dan Islam. Okey, kalau kita tengok sebelah kiri sekali ada agama Hindu dulu. Sebab pada waktu dahulu sebelum kedatangan Islam, sebelum ajaran Islam tersebar dan meluas, ajaran Hindu adalah ajaran agama asal penduduk sebahagian separuh daripada
penduduk masyarakat tempatan kerajaan Alam Melayu beragama Hindu dan Buddha. Okey. So kita tengok dalam bahagian hubungan keagamaan ni kamu kena tahu macam mana cara tersebarnya. Dah masuk TP2 dah tu kalau kamu tahu. So ajaran agama Hindu tersebar melalui peranan pedagang, tentera dan juga golongan Brahmin. Golongan Brahmin orang yang penting dalam pemerintahan. Okey. Buddha, kita tengok peranan Asoka. Asoka tu adalah pemerintah. Okey. Pemerintah Empayar Maurya yang menghantar sami-sami Buddha ke Alam Melayu untuk menyebarkan agama Buddha. Kalau kamu ingat pada masa tingkatan 1 kamu dah belajar tamadun Indus. Asoka ni pernah disebut dalam tingkatan 1 dah salah cikgu kan, pemerintah yang masyhur. Pada asalnya beliau sebagai pemerintah beliau memainkan peranan untuk menyebarkan ajaran agama Hindu. Okey, tapi selepas berlaku banyak peperangan, banyak berlaku pertumpahan darah, Asoka sendiri tak suka keadaan tersebut. Jadi beliau bertukar peranan beliau sebagai pemerintah, menyebarkan ajaran agama Buddha pula. Okey. So untuk agama Hindu kita ada penemuan artifak pengaruh Hindu di Lembah Bujang di Kedah. Untuk agama Buddha, penemuan artifak pengaruh Buddha di Lembah Bujang Kedah juga. Dan ajaran agama Islam, terdapat beberapa penyebaran Islam di Alam Melayu, terutamanya melalui peranan pedagang, khususnya pedagang daripada Arab lah pemerintah dan juga pendakwah. Okey. Buktinya ukiran pengaruh Islam yang ditemukan di Beruas Perak. Kalau Beruas ni kita boleh rujuk kepada Ganggang Negara sebenarnya, lebih kepada Ganggang Negara. Okey. So daripada sekolah tengok soalan Cerna Minda ni, bagaimanakah agama Hindu, Buddha dan Islam tersebar di Alam Melayu? Okey. Ketiga-tiga Hindu, Buddha dan Islam ni tersebar melalui peranan apa sebenarnya? Kita dah sebut tadi. Okey. Dan tentulah paling penting peranan siapa? Pemerintah. Pemerintah satu-satu kerajaan. Contohnya kalau satu kerajaan tu raja, sebelum kedatangan Islam, pemerintah kita panggil raja. Selepas kedatangan Islam, pemerintah raja tadi kita tukar kepada panggilan sultan Okey. Jadi apabila pemerintah raja dah masuk Islam, contoh masyarakat penduduk dia akan ikut pemerintah biasanya. Sebab masyarakat tu penduduk ni, rakyat ni tadi, dia akan taat setia. Dia akan tengok contoh teladan daripada pemerintah. Jadi kalau pemerintah tu menerima ajaran agama Islam, rakyat-rakyat dia pun akan ikut ajaran agama Islam Okay. So kita tengok ayat yang bawah tu, penyebaran agama ini ke Alam Melayu menggambarkan sikap keterbukaan. Keterbukaan disebut sekali lagi di sini penduduk Alam Melayu dan juga para pemerintah Agama Hindu dan Buddha dianuti oleh sebahagian besar kawasan Alam Melayu. Setelah kedatangan agama Islam, sebahagian besar penduduk Alam Melayu pula menganut agama Islam. Okey. So kalau kita pergi mana-mana, kita pergi Filipina masih ada orang Islam, kita pergi Indonesia ada orang Islam, kita pergi Thailand ada orang Islam, kita pergi Australia ada orang Islam, kita pergi Vietnam ada orang Islam kan. Okey. Kita tengok kepada hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik merujuk kepada hubungan politik antara dua kerajaan. Hubungan diplomatik ni hubungan yang baik, hubungan yang baik antara dua kerajaan. Okey. Kalau sebut hubungan yang baik diplomatik ni, kalau Alam Melayu memang merujuk kepada China dan India. Okey. Selain daripada China dengan India ni, hubungan perdagangan yang kuat, kita juga menjalinkan hubungan yang baik dengan China dan India. Okey, kita tengok pada China dulu. Utusan dihantar untuk kerajaan Funan utusan dihantar untuk memohon bantuan ketenteraan daripada China untuk melawan Dai Viet. Begitu juga kerajaan Champa untuk berperang dengan sekutu China iaitu Dai Viet.
Sriwijaya kita ada hubungan yang baik dengan China untuk hubungan persahabatan dan juga perdagangan. Kedah Tua hubungan perdagangan. Angkor persahabatan dan perdagangan. Majapahit hubungan persahabatan. Dan untuk kerajaan India Funan ada hubungan baik dengan India untuk keagamaan dan juga perdagangan. Okey. Ini Kerajaan Sriwijaya untuk mengeratkan persahabatan dan hubungan keagamaan. Angkor berhubungan baik dengan India untuk persahabatan dan juga sama dengan Majapahit untuk mengeratkan hubungan persahabatan. Okey. So, hubungan diplomatik antara alam Melayu dengan kerajaan luar ni menunjukkan ada usaha persahabatan yang cuba dijalinkan antara dua kerajaan ya. Okey, kerajaan sebagaimana apa yang ni Cik Abang ni bagi tahu, kerajaan-kerajaan alam Melayu bersifat terbuka dan saling menghormati dalam menjalinkan hubungan dengan kerajaan luar. Hubungan ini penting untuk membantu kemajuan kerajaan alam Melayu dan jelaslah bahawa pemerintah kerajaan alam Melayu bijak mengurus hubungan kerajaannya dengan kerajaan luar. Dalam kotak biru ni ada beberapa nilai yang boleh kamu keluarkan dan boleh dapat TP 5 sebenarnya. Okey. So, untuk bab 1 ni kita boleh sebutlah nilai yang ada bersifat terbuka, saling menghormati, kebijaksanaan, bijak. Okey. Menghormati pemerintah, taat setia kepada pemerintah. Lagi apa lagi kita boleh nilai yang kita boleh dapat daripada bab 1? Bekerja sama antara masyarakat alam Melayu. Okey. So, setakat ini cikgu harap kamu boleh dapat apa benda yang cikgu nak sampaikan. Okey, nanti cikgu bagi panduan nota dan juga jawab soalan latihan ya. Kalau ada sebarang masalah, tak faham apa-apa, nak tanya apa-apa, tolong terus tanya dalam grup sejarah kita ya. Okey, apa yang kita belajar hari ni? Kita belajar apa dari awal tadi? Kita belajar kerajaan alam Melayu yang sezaman, kerajaan awal alam Melayu dan juga kerajaan luar yang sezaman. Okey, dia bagi contoh untuk abad pertama, abad ke-9 dan abad ke-14. Dan ada 3 hubungan yang wujud di antara alam Melayu dengan kerajaan luar, iaitu hubungan perdagangan, keagamaan dan juga hubungan politik. Yang ketiganya kita belajar tentang sikap keterbukaan dan juga sikap saling menghormati, kebijaksanaan pemerintah, mengurus kerajaan ya. Okey, itu antara 3 perkara penting yang kita dah belajar hari ini. Jadi kamu boleh baca semula buku teks muka surat 14 sampai 19 tadi. Kita akan jumpa semula di kelas akan datang. Assalamualaikum, selamat pagi.